Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya, Nur Nadiah Jahiruddin dan ini berita AADK minggu ini. QPAC PPAD cari kerjasama bangun profesionalisme pegawai AADK. Pendekatan agama rohani bantu tingkatkan keupayaan kepulihan klien. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Program psikospiritual melalui pendekatan agama dan kerohanian yang ada dalam komponen model iPulih, agensi antidadah kebangsaan AADK dilihat dapat membantu meningkatkan keupayaan kepulihan klien. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, penolong pegawai hal ehwal Islam PPHEI yang ditempatkan di fasiliti AADK perlu diperkasakan daripada pelbagai aspek khususnya dalam melaksanakan peranan membentuk tingkah laku klien. Jelas beliau, usaha itu turut menjadikan insan yang tersalah langkah agar lebih memahami tujuan sebenar kehidupan dan tahu erti tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat seterusnya berfungsi dalam masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan kem pengukuhan pegawai agama dalam institusi dan komuniti AADK 2023 di sini pada Khamis. Yang turut hadir Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan, Pengarah AADK Melaka Nur Azrimah Ahmad, Pengarah Puspentiang 2 Zulkhisya Rahman dan Siti Zahara Beci. Dalam pada itu, Tuan Sutekno meminta agar mana-mana pegawai AADK yang aktif melakukan ceramah di surau atau masjid dapat menyebarkan mesej anti dadah selain menjelaskan kepada masyarakat tentang tanggungjawab untuk bersama-sama membantu memberi kepulihan kepada klien AADK. Sementara itu, agensi anti dadah kebangsaan AADK menzahirkan ucapan tahniah dan syabas atas pelantikan sebagai Ketua AADK Daerah yang akan berkuat kuasa pada 18 Oktober 2023. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon mengucapkan tahniah dan menyampaikan watikah pelantikan kepada 7 pegawai yang dilantik sebagai Ketua AADK Daerah. Pegawai yang terlibat ialah Awang Ahmad Awang Gosti, AADK Daerah Hulu Selangor, Muhammad Hairi Hairuddin Musa, AADK Daerah Kuala Langat dan Zulazli Hashimuddin, AADK Daerah Kuala Selangor. Selain itu, Frankie Ana Esa ditempatkan di AADK Daerah Port Dickson, Nazliah Muhammad Daud, AADK Daerah Sepang, Yusri Muhammad, AADK Daerah Hulu Terengganu dan Wan Muhammad Nazanur, Wan Ramli. Semoga dengan pelantikan ini dapat menjadi inspirasi dan lebih bersemangat dalam menyampaikan perkhidmatan AADK kepada semua lapisan masyarakat. Seramai 8 ahli jawatan kuasa AJK Persatuan Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia PPAD yang diketuai oleh Presidennya Muhammad Azlan Ahmad telah mengadakan kunjung hormat kepada Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPAX Datuk Dr. Adnan Mat di Wisma QPAX pada Selasa. Pertemuan itu diadakan selepas pelantikan baharu bagi AJK PPAD yang diadakan pada 13 April 2023 lalu bertujuan untuk memperkenalkan PPAD serta objektif penubuhannya kepada QPAX. Dalam sesi tersebut, QPAX telah mendengar taklimat ringkas serta perancangan aktiviti PPAD yang disampaikan oleh Muhammad Azlan yang mengetengahkan kepada pembangunan profesionalisme pegawai AADK serta meningkatkan mutu perkhidmatan berdasarkan misi AADK. Pada masa yang sama, kebajikan pegawai AADK turut diutarakan sebagai usaha yang diambil PPAD di peringkat agensi. Sementara itu, Datuk Dr. Adnan turut menzahirkan kesediaan untuk membantu PPAD dalam merealisasikan perancangan yang disuarakan dengan menyediakan pegawai khusus dari QPAX untuk membantu perjalanan aktiviti PPAD. Sepanjang sesi pertemuan itu, Datuk Dr. Adnan turut membuka ruang kepada pegawai tinggi QPAX untuk mengadakan dialog dengan delegasi PPAD termasuk mengenai isu semasa berkaitan senario penyalahgunaan dadah dalam negara dan peluang untuk mempromosikan kempen anti dadah dalam perkhidmatan awam. Pertemuan itu membawa kepada peluang kerjasama jangka panjang selepas Presiden QPAX berhasrat untuk mengadakan pertemuan lanjutan pada masa akan datang bagi membantu PPAD dalam melaksanakan objektif penubuhannya. TKPO tinjau gerak kerja AADK Putrajaya. 19 orang warga AADK sertai kursus RSDIS. Tingkat kepulihan klien melalui program psikospiritual. Paparannya menyusul selepas ini.
Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Putrajaya disaran terus memperkasa dan memperhebat perkhidmatan AADK khususnya kepada penjawat awam di Putrajaya. Perkara itu disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bacuk ketika meninjau pengoperasian dan gerak kerja AADK Putrajaya di Menara Seri Wilayah Putrajaya pada Rabu. Terdahulu, taklimat pengoperasian telah disampaikan oleh Ketua AADK Daerah Putrajaya, Muhammad Azim Cik Ali. Pada pertemuan tersebut, Tuan Khairul Anwar turut meluangkan masa menyampaikan amanat, nasihat dan teguran kepada kaki tangan agar sentiasa melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan berintegriti. Hadir sama pada sesi tersebut ialah Pengarah AADK Wilayah Persekutuan Muhammad Razif Wan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah menganjurkan kursus Remote Sensing Defence Intelligence Application System RSDIAS selama 3 hari. Seramai 19 orang peserta dalam kalangan warga AADK telah terlibat. Kursus itu adalah bagi memberi pendedahan kepada pegawai agensi berkaitan aplikasi pendirian jauh RSDIAS dalam aktiviti pengesanan orang yang disyaki OYDS dan memberi kemahiran menggunakan sistem aplikasi RSDIAS lebih berkesan. Kursus itu turut dikendalikan oleh Pegawai Malaysian Space Agency, MISA, Lieutenant Colonel Nur Hasnita dan dibantu 4 orang VC. Majlis penutup yang berlangsung pada Rabu turut disertai oleh Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK, Azmi Mustafa. Seramai 104 orang peserta dalam kalangan klien AADK Daerah Hulu Langat telah menghadiri program terapi psikospiritual Islam klien AADK Daerah Hulu Langat bertempat di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan Dalam, Selangor. Program dimulakan dengan aluan bacaan ayat Al-Quran daripada pengurus masjid Imam Ahmad Lokman bin Ayub bagi mengalu-alukan kehadiran agensi dan peserta. Para peserta memulakan program dengan mendirikan solat sunat duha secara berjemaah dan diikuti dengan solat Makrifatun Nafs yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syukri bin Khamis, Kaunselor KSK Care Center, dan solat Tahsin Toharah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman bin Muhammad Syaroni, Facilitator KSK Care Center Jakim. Program kali ini juga melibatkan peserta yang menganut agama selain Islam dengan menjalani program berasingan di kawasan luar Dewan Solat Masjid. Sebelum AADK TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokong kepulihan untuk anda suka bagi menyokong kepulihan klien AADK. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK akan menganjurkan Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan SSPDK 2023 pada 26 Oktober, Khamis bermula jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur. SSPDK 2023 mengangkat tema Mendakap Teknologi Melindungi Masyarakat Malaysia dari Dadah akan melibatkan 40 pembentangan selari iaitu masing-masing 10 bagi track teras pencegahan AADK, teras rawatan dan pemulihan AADK, teras penguatkuasaan AADK dan track komuniti atau pertubuhan bukan kerajaan NGO. Selain itu, SSPDK 2023 turut menyediakan sesi preliminary dengan tajuk Mekanisme Baharu Menangani Penyalahgunaan Dadah dalam Era Industri 4.0 dan forum bertajuk Dadah Terkawal Mendepani Cabaran Melalui Teknologi. Orang ramai diundang hadir untuk memeriahkan selain mendapatkan ilmu bagi setiap perkongsian dalam semua sesi. Jangan lepaskan peluang ini. Baiklah, terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih AADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan penyakit dadah turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik (PUSPEN) dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama. Aktiviti vocational iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan. Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulih pasaran pekerjaan
sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk tukar ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.